السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Malam ni saya akan berbicara berkenaan dengan permintaan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apakah permintaan penghuni neraka apabila mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya supaya bila kita mengetahui bagaimana azab neraka Allah itu menakutkan, maka ini akan menjadikan kita gemetar untuk melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kedua-duanya, yakni kepada penghuni syurga dan penghuni neraka. Siapa yang akan jadi penghuni syurga dan siapa yang akan menjadi penghuni neraka? Bagi orang yang melakukan amal soleh, maka mereka ini dijanjikan dengan syurga Allah. Contohnya surah At-Taubah ayat 72. Allah Ta'ala kata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada orang mukmin, lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala janji apa? Iaitu Allah Ta'ala janji dengan syurga. Yang mana syurga itu Allah Ta'ala sebut tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini janji Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan, atas dunia ini, walaupun sungai atas dunia ini tidaklah dapat menyamai sungai dalam syurga,
Dan sudah tentulah sangat berbeza sungai di atas dunia dengan sungai di dalam syurga. Tapi kita sanggup bayar lebih untuk dapat bilik hotel yang facing ataupun yang dipanggil sebagai sea view, okay, ataupun river view. Mana-mana bilik yang menghadap pemandangan yang cantik itu, sungai ke, air laut ke, ataupun yang lebih dekat dengan sungai, yang lebih dekat dengan pantai, maka harga bilik itu jauh berbeza dengan bilik-bilik biasa. Siapa yang mampu, dia sanggup bayar lebih. Itu contoh nikmat. Padahal pantai, sungai, air terjun yang kita nampak itu tak boleh dibandingkan dengan apa yang ada dalam syurga. Tapi nikmat itu orang sanggup bayar lebih. Saya hari itu masa anak-anak semua balik rumah pakat cuti, bawa pergi bercuti di Batu Feringgi. Ambil satu hotel. Hotel tu kita book online, kita tak tahu keadaan bilik tu, book online. Bila pergi tengok, rupa-rupanya bilik yang saya book untuk family saya tu tengah-tengah. Tengok rupanya bilik yang tepi pantai tu cantik. Tanya dekat kaunter berapa harga, kena tambah lagi 200 sebab nak bilik yang tepi pantai. Sanggup ke? Sanggup. Kita mampu, ekstra kena top up lagi 200, tak apalah, sebab kita nak view yang cantik. Kenapa harga dia tinggi? Kerana ada demand. Orang mahu, orang sanggup bayar lebih untuk dapat view yang cantik. Saya pergi satu chalet di Rusila. Tu lagi syok. Daripada tingkap tu kalau terjun masuk air laut terus. Cantik tuan-tuan, memang seronok. Tapi chalet orang kampung lah. Chalet orang kampung. Dia ada harga dia. Yang tepi pantai berapa harga, yang tepi yang betul-betul dengan gigi air berapa harga dia. Itu yang kata nikmat. Dan Allah menceritakan kepada kita bahawa sungai mengalir di bawah syurga. Tetapi berbeza tuan-tuan dengan orang kafir, orang munafik, orang yang berdosa, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji dekat orang yang macam ni azab yang sangat pedih dalam bentuk neraka Allah. Sebab apa? Sebab golongan ni golongan yang jahat, berdosa. Benda yang Allah Ta'ala murka, dia sanggup buat. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksaan Allah pada mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Ini kata Allah, siapa yang kafir maka dia akan diberikan balasan azab oleh Allah Ta'ala. Harta dia banyak mana sekalipun tak dapat tolong dia. Anak dia pun tak dapat tolong dia untuk menolak siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi menjelaskan benda ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad, sesungguhnya laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah, sesungguhnya tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kamu ke syurga melainkan aku telah perintahkan kamu untuk mengerjakannya, dan tidak ada satu pun yang mendekatkan kamu ke neraka Allah melainkan aku telah melarang perkara tersebut. Jadi benda yang boleh bawa kita ke syurga, hak tu Nabi suruh. Benda yang bawa kita ke api neraka Allah, hak tu Nabi larang. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya manusia. Manusia ni, kata Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, dia kata, wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul kathir yadhhabu wa yamhaquhu Allah ta'ala. Dia kata sedikit tetapi benda tu halal, lebih membawa berkat di dalamnya. Benda tu sikit tapi dia halal, dia lebih berkat, dia lebih kebaikan, dia lebih. Manakala yang haram jumlah dia banyak tapi dia cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Ni tuan-tuan, benda ni lah manusia ni tak peduli hari ni. Yang dalam kepala dia hak halal yang berkat tu nombor 2. Nombor 1-nya banyak dulu, cari dulu hak banyak. Ini dalam kepala dia, cari hak banyak dulu. Sama ada dia haram, dia syubhah, sama ada menyebabkan perbalahan, permusuhan, kezaliman, penganiayaan kepada orang lain, tak peduli. Yang penting banyak dulu. Tapi orang yang buat benda lagu ni, yang mengejar jumlah kuantiti yang banyak, harta yang banyak, dia tak peduli keberkatan, maka kata Syekh Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, dia kata hak ni cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Tuan-tuan tengok, ada orang duk share dalam sehari dua ni tuan-tuan, satu pengesahan dari Security Commission berkenaan dengan satu orang, saya tak mau sebutlah nama dia. Tuan-tuan boleh tengok gambar dia dengan janggut dia apa semua, tuan-tuan tengok. Penang, yang mana peringatan kan, peringatan yang dikeluarkan oleh Security Commission. Security Commission ni Suruhanjaya Security. Kita dalam bab-bab duit ni tuan-tuan, kita ada dua. Satu, Bank Negara Malaysia sebagai Central Bank. Yang keduanya adalah Security Commission. Kalau bab pelaburan, saham semua tu, itu adalah Security Commission. Baik, tuan-tuan boleh buka website Security Commission ataupun Suruhanjaya Security. Dia letak nama apa semua ni, lepas tu dia tulis apa dia, remark daripada Security Commission. Kesalahan dia apa dia? Carrying on unlicensed capital market activities of dealing in securities in relation to the marketing of unlisted public company shares. Dia menjalankan aktiviti pasaran modal secara tidak berlesen. Tak ada lesen. Orang duk kata macam mana boleh kaya raya ni, kan? Kaya sungguh-sungguh. Orang lain kalau kaya, kita tahu dia kerja apa.
Dia meniaga apa? Dia token nasi kandar ke? Dia doktor ke? Dia lawyer ke? Dia engineer ke? Dia ada meniaga apa ke? Dia CEO ke apa? Orang tahu. Tapi ada orang dia meniaga tapi kita tak tahu dia meniaga apa. Saham apa, pelaburan apa, kita tak tahu. Maka benda lagu ni menyebabkan negara kita ada pihak berauthority, pihak berkuasa yang akan memantau supaya aktiviti-aktiviti macam ni tidak menyebabkan ada orang awam jadi mangsa. Sebab nak menipu ni mudah tuan-tuan. Nak menipu ni, kita tunjuk kita baik, kan? Kita pakai baju Melayu, pakai kain plekat, datang masjid, pakai jubah datang masjid, tunjuk kalau cakap ana enta contohnya. Kan? Sikit-sikit Masya Allah, Alhamdulillah dan sebagainya. Kita pun bila tengok macam tu dengan wataknya yang baik dan sebagainya, kita pun sanggup bagi duit, sanggup. Takkan orang hak macam ni sekejap istighfar, pakaian dia pun nampak bagus, takkan dia nak buat benda yang bersalahan sama ada dengan undang-undang negara ataupun dengan hukum syarak. Takkan dia tak tahu halal haram dan sebagainya, kita pun mudah bagi duit. Konon atas alasan ini adalah sebagai investment, sebagai pelaburan. Tapi akhirnya apa jadi? Orang tu kena tipu, orang ni kena tipu dan sebagainya. Nak claim balik duit tak dapat, hangus begitu sahaja. Menyebabkan kerajaan menubuhkan apa yang kita panggil sebagai regulator, badan ataupun pihak berkuasa yang akan monitor dan mengawal aktiviti macam ni. Sebab tu kita ada bank negara sebagai central bank, sebagai bank pusat, dan kita ada security commission. Ada kawan saya tuan-tuan, dia laburkan duit dia 20,000. Lepas tu dia kontak saya, dia tanya duit dia ni boleh claim balik ke tidak. Saya pun tengoklah dokumen tu. Dia invest 20,000, dapat profit 340,000. Saya kata ni tak kena dah ni. Tengok hak tu pun tak logik dah. Tuan-tuan tengok dalam negara kita ni, sebesar-besar Maybank, CIMB, Tabung Haji, apa lagi kita ada, KWSP, apa semua besar-besar ni, yang ada lesen, yang ikut undang-undang, yang diiktiraf oleh kerajaan, ada tak mereka boleh bagi keuntungan sampai tahun tu. Tuan-tuan bagi 20,000, dapat balik 340,000, tak sampai setahun boleh dapat balik, berapa bulan. Saya pun tanyalah kawan ni, enta terlibat dengan apa ni? Dia kata main saham. Saya pun minta lah dokumen, tunjuk apa yang dia ada. Dia kata tak ada dokumen apa pun. Saya kata macam mana tak ada dokumen bagi 20,000? Dia pun adalah screenshot, ada 2-3 benda dia tunjuk kat saya. Rupa-rupanya dia terlibat dengan cryptocurrencies mining, perlombongan mata wang kripto, digital asset. Saya kata, Syekh, enta terlibat dengan mining ke? Dia kata ya. Saya pun bila dia kata ya, saya pun tunjuk kat dia tuan-tuan. Saya kata, Syekh, kalau enta nak terlibat dengan cryptocurrencies, kan, yang kata digital asset ni, saya kata kat dia, enta kena tengok website Suruhanjaya Security. Buka website tu. Bila enta buka website tu, enta akan tengok bagaimana Suruhanjaya Security Malaysia menyenaraikan syarikat yang berlesen, registered with Security Commission.
Hak lain selain daripada syarikat ni tidak berlesen dan tidak berdaftar dengan pihak berauthority di Malaysia. Saya pun tunjuklah kat dia. Kalau ikut website Security Commission, setakat yang sekarang ni ada 5 je. Ada 5 je tuan-tuan yang diiktiraf dan berdaftar dengan Security Commission. Nombor 1, Harta Digital Sendian Berhad, yang ni di Kuala Lumpur, di persiaran KLCC, pejabat dia. Nombor 2, Luno Malaysia Sendian Berhad. Ni kat mana? Dekat Bandar Utama Petaling Jaya. Nombor 3, MX Global Sendian Berhad. Ini dekat Damansara Empire City Petaling Jaya. Nombor 4, Synergy Dex, yang ni di Penang kita. Yang kelima, Tokenized Technology, yang ni di Jalan Kemuning, Kuala Lumpur. 5 ni je. Orang duk kata sekarang ni orang dah tak pakai dah duit kertas. Duit kertas ni akan ditinggalkan pada masa depan. Orang akan cari digital asset. Ni kempen ni tuan-tuan. Kempen. Jadi setengah kawan-kawan kita ni dia tak tahu apa. Dia dengar, okey, masuk. Dapat 340,000. So dia nak claim 340,000. Remiser dia, the so called remiser, konon remiser ni kata kat dia, nak keluarkan duit 340,000 boleh, tapi kena bayar dulu 50,000. Tuan-tuan pernah kan berurusan dengan bank ataupun financial institution? Kita nak keluarkan duit kita, kena bayar dulu. Dan bayar tu lebih tinggi daripada modal hak kita masukkan tu. Ni contoh, tuan-tuan. Saya kata ini tak ada dalam amalan banking and finance. Bukan macam ni cara dia. Dia pun tunjuklah kat saya. Ada dokumen yang guna logo Jata Negara. Jata Negara tu, logo Jata Negara, lepas tu dia tulis kat bawah tu English, dalam English. English tu poor English. Grammar tu salah banyak. Grammar tu salah. Tuan-tuan nak tahu benda tu genuine, legitimate ataupun tidak, salah satu caranya tengok dokumen tu, grammar dia, tata bahasa, nahu dia. Kalau tunggang terbalik tu tanda-tanda scammer. Saya kata kat dia, entah tahu tak, kalau kita simpan duit dengan bank, kita berurusan dengan syarikat insurans ataupun takaful, apa-apalah yang bab duit ni, yang mana dia berurusan dengan jutaan ringgit, puluhan juta, ratus juta semua ni tuan-tuan. Cuba tengok dokumen dia macam mana. Dokumen, English dia, legal term yang dia guna, wording dia lengkap. Nak cari salah memang tak jumpa lah. Level kita nak cari salah bahasa yang dia guna, perkataan yang dia guna, kita takkan jumpa kalau level kita. Sebab dia melalui banyak tapisan pakar yang dalam bidang drafting. Tiba-tiba ada satu company ni yang kononnya boleh laburkan duit kita, hak kita saja pun dia boleh bagi 300-400 ribu, dengan orang lain tak tahulah berapa juta, lagi campur semua berapa juta. Tapi dokumen yang dia ada poor English, grammar salah banyak. Dia pun kata nak jumpa saya. Tuan-tuan, bila nak jumpa, saya kata boleh jumpa. Bila jumpa tuan-tuan, dia pun, saya nampak dia datang tu gembira, seronok. Saya kata pasal apa pula sahabat aku ni seronok pula ni? Dia sampai-sampai dia kata, settle dah ustaz. Dia kata settle dah. Saya kata settle macam mana? Macam mana mudah settle tu? Dia kata dia dah discuss dengan remiser dia. Remiser dia setuju, hak kena bayar 50,000 tu tak payah bayar 50,000, tapi bayar separuh aja, 25,000.
Saya kata, Syekh, entah dah kena tipu 19,000, 20,000 dah kena tipu. Entah nak kena tipu lagi 25,000 pula. 45,000 entah akan ditipu, kena scam. Dia macam terkejut. Cuba entah bayang, hak duit entah nak minta 19,000 pun dia tak mau bagi. 340,000 pun dia tak mau bagi. Ni entah nak tambah lagi 25,000. Ni semua menipu. Saya pun kata kat dia, entah tak baca ke dalam berita, dalam media, orang hak kena tipu, masuk duit 10,000, lepas dia suruh bayar lagi berapa puluh ribu, lepas suruh bayar lagi sampai ada juta, tuan-tuan, hilang duit macam tu, pinjam duit adik-beradik, buat personal loan, macam-macam. Ni benda. Saya pun kata kat dia, siapa remiser entah ni? Dia kata perempuan. Entah kenal ke dia? Tak. Dia kat mana? Kuala Lumpur. Pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Macam mana yakin nak bagi duit 20,000? Dia kata remiser tu bagi IC dia. Saya kata kat dia, IC siapa dia ambil kita tak tahu. Jumpa pun tak pernah, duk berurusan, telefon pun tak pernah, dia main WhatsApp, Telegram ya tuan-tuan. Saya kata kat dia, anda cabar entah pergi jumpa perempuan ni, kalau betul dia wujud. Takut dia pergi ambil IC siapa pun kita tak tahu. Tuan-tuan, manusia tak peduli. Saya pun kata kat dia, macam mana entah kenal perempuan ni? Dia kata kawan dia yang recommend. Kawan recommend. Siapa kawan tu? Remiser juga. Saya kata, kalau kawan kita tu remiser, dia pandai bab saham, dialah yang tolong kita. Ni pasal apa dia tak mau buat, dia pergi recommend orang lain. Entah-entah dia yang tukang ada tumpang sekali, duk perkena entah. Kita ni tuan-tuan, kalau dengan kawan, sanggup tak kita penaya kawan kita? Sanggup tak kita tengok kawan kita hilang duit puluh-puluh ribu? Sanggup tak kita susahkan dia? Kalau betul kawan. Lah ni tuan-tuan, kawanlah yang tak boleh percaya. Senyum ada makna. Nama kawan ni tuan-tuan, kita duk percaya kat dia, oh dia kaya, kita boleh tumpang dia, dia recommend ni saham hak bagus, padahal dia duk tumpang terkena kita, duk scam kita. Ni masalah tuan-tuan. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan. Sebagaimana kata Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, dia kata hak halal walaupun sikit tapi berkat tu lebih. Manakala yang haram banyak macam mana sekalipun dia akan cepat hilang. Jadi penduduk neraka ni tuan-tuan, dia kata apa dekat Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 107. Dia kata Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jikalau kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala kata, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu bercakap dengan aku. Ni, hak duduk dalam neraka minta supaya dikeluarkan dari neraka. Pasal apa? Sebab nak balik semula ke dunia, nak buat baik, nak beriman kepada Allah, nak taat kepada Allah. Kan dia janji kalau kami balik juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami ni jahat sungguhlah, zalim sungguh. Tapi ada makna tak tuan-tuan? Waktu tu tak ada makna. Kita nak U-turn ke, kita nak stop ke, kita nak perbaiki diri kita ke, sementara kita hidup atas dunia. Bila kita dah pejam mata, roh dah keluar daripada tubuh, kita doa pada Allah, tak ada. Nak doa sekarang, nak baiki diri kita sekarang, nak jadi orang baik sekarang, maka tidak ada guna.
meminta kepada Allah pada ketika itu, sebab ia sudah terlambat. Lepas tu Nabi kata dalam hadis Muslim, inna adna ahlin nar azaban yang ta'ilu bina'laini min nar yaghli dimaghuhu min hararatin na'lain. Sesungguhnya azab yang paling ringan, yang paling rendah di kalangan penduduk neraka adalah seseorang yang memakai kedua selipar alas kakinya dari neraka. Otaknya menggelegak, melepuh kerana panasnya kedua-dua alas kaki dia, kasut dia. Tuan-tuan pernah jumpa benda panas letak dekat kaki, otak menggelegak? Pernah jumpa? Saya tak pernah jumpa, dan saya rasa tuan-tuan juga tak pernah jumpa. Kita, benda panas yang tak menggelegak otak pun, kalau kena dekat tangan dan kaki, dahsyat. Dahsyat. Tak boleh bayang. Seksa. Letak dekat kaki, otak menggelegak. Kita tak boleh nak bayang. Tuan-tuan ingat yang student Universiti Pertahanan Malaysia yang kena dera dengan striker panas, wak betul-betul tekan, mana menggelegak otak? Tak menggelegak. Tapi hak tu kita tak boleh bayang betul. Letak kat kaki, letak dekat betis, letak dekat tangan, hak tu pun kita tak boleh bayang macam mana seksa. Saya tak boleh baca cerita tu, sedih. Kita tak boleh bayang ibu dia yang melahirkan dia. Kita tak boleh bayang ayah dia yang keluarkan duit berapa banyak untuk membiayai kehidupan, membesarkan anak dia sampai masuk universiti. Tiba-tiba kawan-kawan ni duk buat benda macam tu. Dahsyat. Kemudian yang kedua, penduduk neraka minta, wanadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Penghuni neraka ni kata, ya malik, wahai malik. Malik ni siapa dia? Malaikat yang duk jaga neraka tu. Ya malik liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Tuhanmu bunuh kami saja. Mana baik mati ya kami ni, padahal mati dah. Tapi mati kita ni tuan-tuan, dia suatu peralihan alam. Bukan kata mati gelap, tak ada apa dah, tak. Bila kita mati, kita beralih ke satu alam yang kita panggil alam baqa, bermula dengan alam barzakh. Baqa, alam yang kekal. Dan nama alam kekal hak mula-mula kita tempuh ialah alam barzakh, alam kubur. Sini azan dulu.
Sedang hadirin mukminin, sebab apa mereka minta supaya mati? Sebab tidak tertanggung azab dalam neraka. Tapi sebagaimana yang kita tahu, di akhirat nanti tidak lagi berlaku kematian. Tidak lagi berlaku kematian di hari akhirat. Minta supaya Allah mematikan mereka, supaya tidak lagi rasa azab yang pedih. Tapi kata malaikat Malik, innakum makithun, kamu akan tetap tinggal dalam neraka ini. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Dalam kitab Jami'ul Bayan yang dikarang oleh Al-Imam At-Tabari, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, malaikat Malik ni tuan-tuan, bila penduduk neraka duk minta, dia hanya jawab selepas 1000 tahun lamanya. Kita tuan-tuan, kalau orang tak layan kita pun kita berasa. Orang tak layan, sedih. Tak kira minta apa pun. Minta bajet, minta tauliah ke, minta projek ke, minta bantuan keuangan, beasiswa, loan, minta masuk universiti, orang tak bagi, sedih tak? Sedih. Bukan tak sedih. Tapi tuan-tuan, di akhirat nanti, dalam neraka ni tuan-tuan, bukan cerita minta projek, minta tender, minta lesen. Dalam neraka nanti tuan-tuan, minta supaya dimatikan. Teruk sangat azab tu, teruk sangat. Tapi malaikat Malik tak layan. Dia layan pun dia jawab no, 1000 tahun lepas minta baru dia jawab. Tu pun bukan dia tunaikan, tapi dia jawab. Jawab, kata innakum makithun, kamu tetap dalam neraka ni lepas 1000 tahun minta. Sebab tu kita atas dunia ni jangan buat naya ke orang, jangan buat zalim, jangan buat benda yang Allah Ta'ala murka, benda yang Allah Ta'ala benci. Benda baik kita kena saling tolong menolong, benda jahat kita kena saling melarang antara satu sama lain. Jangan kita bersama dengan benda-benda buruk, dengan benda-benda dosa. Jangan. Baik, lepas tu tuan-tuan, dia minta apa lagi? Minta supaya diringankan azab. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman, apa dia? Minal azab. Dia penduduk neraka ni, dia minta dekat penjaga neraka, malaikat yang jaga neraka ni, minta supaya diringankan azab sehari, yauman, minta sehari je. Tapi penjaga neraka kata, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Tak ada lah yang duk bawa evidence, bagi bukti kebenaran. Dia kata ya, sudah datang. Lepas tu penjaga Jahannam kata, berdoalah kamu. Tapi doa orang yang kafir ini hanya sia-sia belaka. Sia-sia je tuan-tuan. Tak ada guna dah. Tak ada guna. Dia keterangan ni tuan-tuan, kadang-kadang kita pelik. Kenapa keterangan ni, golongan yang kafir dia tak suka keterangan kebenaran? Kita takkan tak suka benda benar, kita nak. Saya selalu bagi contoh dalam kuliah, contoh yang paling mudah kita nak faham. Kenapa keterangan ni manusia tak mau terima? Bukan semualah, tapi majoriti manusia tak mau terima. Kalau yang ni contoh jahat, contoh dosa, contoh kekufuran, malam ni saya bagi contoh bukan dosa, tapi benda biasa berlaku dalam masyarakat kita.
Contoh apa dia tuan-tuan? Contoh tak mau pergi hospital sebab takut tahu penyakit. Tak mau cek medical check up, tak mau cek darah, tak mau cek gula, tak mau. Pasal apa? Kalau cek confirm ada. Kalau ada, sekabut. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh kawan saya. Dan kawan saya ni bukan orang biasa-biasa, orang cerdik. Orang yang highly educated, berpelajaran tinggi dan ada jawatan tinggi. Dia ni kerja dia hakim. Dialah yang penjarakan orang, dialah bagi hukuman, dialah itu, dialah ini, hakim. Hakim mahkamah pangkat tinggi. Pernah satu kali saya duduk cakap dengan dia, entah macam mana tiba-tiba keluar cerita pasal hospital, pasal cek-cek kesihatan semua ni, bab perubatan. Saya kata kat dia, entah tak pergi cek ke? Dah. Kata pasal apa? Kalau cek confirm ada. Kalau cek confirm ada. Dia kata kat saya, kalau cek confirm ada. Saya kata, macam mana entah tahu confirm ada? Apa yang ada? Dia kata, cik manis confirm ada. Saya kata, macam mana entah confirm ada? Cek pun tak lagi. Dia pun cerita kakak dia, abang dia, dia cerita family dia berderet-deret tuan-tuan ke cik manis. So dia kata kalau dia cek confirm ada. So dia kata daripada duk stres, duk teringat ke cik manis, baik tak payah tahu dia kata. Oh, senang hidup tuan, senang. Ni contoh. Bukan berdosa, tak berdosa. Tuan-tuan pergi tak mau cek ke hospital, tidak berdosa. Tapi, dia ada tapi. Boleh tak dia jadi benda berdosa? Boleh tak? Boleh jadi. Tuan-tuan pergi cek hospital ni bukan benda wajib pun. Tapi dia boleh sampai tahap menyebabkan kita ni tak peduli kesihatan kita, kita merosakkan diri kita. Hak tu takut-takut jadi haram, takut-takut jadi berdosa. Sebab apa? Sebab kalau kita tahu awal gula kita tinggi ke, kita kencing manis ke, kita sakit jantung ke, kalau kita tahu awal, senang nak berubat berbanding kita dah teruk. Lebih baik tahu awal berbanding dengan tahu lambat. Saya bagi contoh satu lagi. Ada ahli keluarga saya, dia kena apa kita panggil gallstone, batu hempedu. Sakit ni, dalam perut sakit. Kali pertama sakit, pergi hospital, buat apa dia panggil, cek batu hempedu tu kan. Cek, oh ada batu. Tapi doktor yang cek tu kata, yang cek yang pertama tu kata baik buang batu hempedu. Cek dengan doktor yang kedua kata tak payah buang sebab dia tak kacau kita, kita nak kacau dia. Buat apa? Doktor tu pula. Yang kawan ni sakit. Timbang punya timbang antara pendapat-pendapat doktor adik-beradik yang dah jadi doktor apa semua, kawan-kawan doktor pakar apa semua, buat keputusan buang. Pasal apa? Sebab ada kawan tu yang doktor pakar ni dia bagi nasihat. Dia kata kita nak bedah ni, pembedahan surgery, operation ni tuan-tuan. Dia kata apa? Lebih baik kita buat masa kita sihat, masa tubuh kita kuat, masa penyakit belum teruk. Sebab apa? Sebab kita sihat, kita kuat, maka operation tadi dia akan berjaya dengan lebih baik, kadar penyembuhan pun cepat, risiko pun sikit berbanding dengan emergency. Bila emergency kita nak bernafas pun dah tak boleh dah, kita dah sakit teruk, tubuh kita pun dah lemah, hak tu risiko lagi tinggi. Lepas tu tuan-tuan duk dengar cerita orang buang batu empedu ni macam-macam. Siapa yang buang lambat, duk try tu bomoh mana apa semua, minum air cuka apple lah apa semua, konon boleh hancurkan batu empedu.
duk dengar macam-macam masalah. Dia dah infection, dia dah pecah, dia dah pergi tempat lain, macam-macam. Termasuk seorang pensyarah sebuah universiti, tuan-tuan, tengah buat research di center, di pusat universiti itu, tiba-tiba jatuh. Tapi sebab mati muda, dia meninggal. Mati muda buat postmortem. Bila buat postmortem, tuan-tuan tahu sebab apa? Batu hempedu dia dah pecah. Dah pecah. Adalah komplikasi dia tu. Saya pun tak pandai nak cerita. Tapi asalnya batu hempedu. Itu contoh. Keterangan. Evidence. Kebenaran. Yang ni bukan masalah halal haram, dosa pahala, ibadat, akidah. Tak. Ini benda perubatan, medicine. Tapi itu pun dalam bab keterangan, dalam bab kebenaran, kita kena tahu dan kita kena terima hakikat. Jangan menafikan, jangan lari daripada kebenaran, jangan lari daripada keterangan. Terima benda yang benar. Kalau kita lari, tuan-tuan, daripada keterangan, evidence, kebenaran yang hak, apatah lagi kalau itu merupakan soal agama, soal akidah, soal keimanan kepada Allah, maka itu akan merugikan kita. Jadi sekadar itu, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala tidak menyeksa dan mengazab kita dalam nerakanya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua daripada segala azab Allah, sama ada azab Allah di dunia ataupun azab Allah di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad.